Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, so hari ini kita nak bincang soalan seperti biasa. Okay, tajuk kita hari ini ialah pembiasan cahaya. Okay, so rajah di bawah menunjukkan sinar cahaya yang menghala kepada cermin satah yang tebal. Okay, sebahagian cahaya dipantulkan, manakala sebahagian lagi dibiaskan. Okay, so soalan yang pertama, labelkan sinar cahaya yang mewakili sinar pantulan dan sinar biasan. Okay. So macam mana kita nak tahu sinar pantulan, sinar biasan ni? Okay, pertama kita tengok anak panah. Okay, ni anak panah. So macam tu kan. Jadi ini ialah sinar tuju. So cahaya mai daripada situ lah. Kemudian sampai kepada cermin satah. Kemudian yang ni. Yang ni ialah dipantulkan. Jadi yang ni ialah sinar pantulan. Kan, dipantulkan. Kemudian ada satu lagi ni. Dia masuk ke dalam cermin tu, kemudian nampak dia bengkok. Kan? Okey, nampak di sini. Kemudian dia bengkok ke dalam. Yang ni dipanggil sinar biasan. Yang terbias tu dipanggil sinar biasan. Okey. Soalan yang kedua, berdasarkan rajah di atas, nyatakan perbezaan ciri-ciri sinar pantulan dan sinar biasan. Okay. Sinar tuju dan sinar pantulan mempunyai sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah. Maksud dia, okay, ini ialah garis normal tengah-tengah ni. Okay. So ini sudut ni 90 darjah. Sudut ini pun 90 darjah. Itu maksud dia lah. Kan? Okay. Kemudian, manakala sinar tuju dan sinar biasan tidak mempunyai sudut 90 darjah. Okay. Itu maksud dia. Itu beza dia lah. Okay. Kemudian, berdasarkan rajah di atas, nyatakan maksud pembiasan cahaya dan apakah yang berlaku kepada sinar cahaya apabila bergerak dari udara ke air. Dari udara ke air. Okay. Pembiasan cahaya, ini maksud dia lah, ialah apabila cahaya merambat. Okay, merambat ni dia bergerak lah. Merambat, bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Okay. Cahaya akan berubah arah dan laju cahaya pada sempadan di antara kedua-dua medium. Maksudnya cahaya ni, cahaya dulunya kita belajar sifat cahaya bergerak lurus. Itu kalau medium yang sama. Contoh, kita bergerak, cahaya bergerak dalam udara sahaja. Maka dia bergerak secara lurus macam ni. Okay, cikgu padam balik. Okay. Okay. Dalam keadaan ni nampak ni, ini udara mana? Contoh. Okey, udara. So dalam udara ni cahaya bergerak lurus. Ni cahaya bergerak lurus. Tetapi apabila dia masuk ke dalam kaca, ini kaca nah. Ini kaca.
Okay, kaca dengan udara ni macam mana kita tahu beza tumpat tak tumpat ni? Okay, senang saja. Kita ambil air, nak tahu ni, kita ambil air, kita masuk kaca dalam ni. So kaca akan tenggelam. Udara kat mana? Udara duduk di atas. So nampak tak? Berbeza ketumpatan. Maksudnya kaca lebih tumpat. Yang ni kurang tumpat. Sebab yang lebih tumpat akan tenggelam. Yang kurang tumpat akan terapung. Kan? Okey, jadi nampak dia berbeza ketumpatan. Jadi bila berbeza ketumpatan, dia bergerak daripada udara sampai kat kaca ni, arah dia pun berubah. Arah dia pun berubah. Sepatutnya dia bergerak lurus. Okay, lurus macam mana? Sepatutnya ni sampai sini ni dia bergerak macam ni. Nampak? Lurus. Tapi bila dia masuk ke dalam kaca, dia akan bengkok sebab laju dia pun berubah, arah pun berubah sebab berbeza ketumpatan. Okey, jadi apabila soalan seterusnya, apabila sinar cahaya bergerak dari udara ke air, okay, sinar cahaya terbias mendekati garis normal. Okay. Dia sama macam di atas. Kalau atas kita tukar kaca, yang ni air. Sama juga, air di sini. So air lebih tumpat daripada udara. Jadi bila dia bergerak, dia akan bengkok dekat dengan garis normal. Garis normal ni garis yang tengah-tengah yang warna biru ni. Ni tahu ni. Nampak dia bengkok ke arah garis tu, ke dalam. Bengkok ke dalam ataupun bengkok dekat dengan garis normal. Yang biru tu lah. Okay. Base. Kemudian soalan B. Pembiasan ialah proses yang menyebabkan objek dalam air kelihatan lebih dekat kepada pemerhati seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Pembiasan berlaku apabila cahaya memasuki medium ketumpatan yang berbeza. Macam tadilah, udara dengan kaca, udara dengan air. Macam ni, ini udara, kan, dalam udara. So cahaya bergerak lurus sampai sini dia masuk dalam air. Air ketumpatan sudah berbeza. Sebab apa? Sebagai contoh, kita ambil air dalam bekas, ini air. Mana udara? Udara duduk di atas. So udara terapung, udara kurang tumpat, air lebih tumpat. Jadi ketumpatan dia sudah berbeza. Okay, sebab tu kamu tengok kat sini, sepatutnya cahaya duduk sini, cahaya masuk sini. Kan? Tetapi nampak cahaya itu bengkok. Okay. Berdasarkan kefahaman anda, lengkapkan sinar cahaya apabila melalui air. Labelkan sudut biasan, terangkan lukisan anda. Okey. So, udara, air. Ini ialah garis normal. Nampak titik tu? Itu ialah garis normal. Okey, bila dia daripada udara, udara ni kurang tumpat. Yang ni lebih tumpat. Okey, dia bergerak macam mana? Dia bergerak dekat dengan garis normal. Maksud dia, okey, saya guna pembaris lah. Macam tu. Okey. Sepatutnya kalau ayak tak ada, dia bergerak macam mana? Dia bergerak lurus ni. Sorry. Patutnya dia bergerak secara lurus. Tapi oleh kerana dia bergerak dalam air, dia akan bengkok. Bengkok macam mana? Dekat dengan garis normal. Okey. So mana sudut biasan? Ni.
Okey, ini ialah sudut biasan. Sudut biasan. Nampak? Sudut dia lebih kecil daripada yang ni. Yang ni besar kan? Okey, yang ni kecil. Sebab apa? Sebab dia dah bengkok ke dalam. Okey, so penerangan dia. Okey, penerangan dia. Okay. Sinar cahaya bergerak dari medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Okey. Itu sajalah pembincangan kita untuk hari ini. Okey. Cikgu terang balik lah sikit. Okey. Nak bagi faham ni. Okey. So ini ialah garis normal. Coba ni dulu. Okey. Katakanlah daripada udara, air. Maksudnya udara ini kurang tumpat okey, yang ni lebih tumpat. Okey. So, biar hijau Okey. So cahaya bergerak. Contoh kan? Okay. Sampai sini dia akan bergerak mendekati normal. Contoh. Dia akan bengkok. Okay. Jadi dia cahaya api kat sini. Sampai sini dia akan bengkok ke sini. Okay. Dia akan bengkok situ. Bengkok dekat dengan tu. Okey, berbeza pula kalau berbeza pula daripada air ke udara. Lebih tumpat. Yang ni kurang tumpat. Okey. So cahaya bergerak macam mana? Okey, cahaya akan bergerak daripada air ni macam ni sampai sini, dia akan bergerak jauh. Macam tu. Okey, jadi dia akan jauh daripada garis, dia akan jauh daripada garis normal ni. Okey, itu beza daripada berbeza ketumpatan. Okey, asalnya rumusannya asalnya cahaya bergerak secara lurus, tetapi apabila dia masuk kepada medium yang berbeza, keadaan yang berbeza ketupatan, maka dia akan berubah arah lah. Sama ada dia akan bengkok ke mana. Tengoklah dia bengkok ke mana. Bengkok tu lah dia masuk pembiasan. Okey, so setakat ini sahaja pembincangan kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.